Okey, tajuk lemak. Kalau kita tengok lemak, lemak mengandungi 3 jenis unsur yang membina lemak. Okey, 3 jenis unsur yang membina lemak iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, lemak ada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Kamu boleh gariskanlah dalam buku teks dengan pensel guna pensel. Okey, apa contoh-contoh makanan yang ada lemak? Apa dia contoh-contoh makanan yang ada lemak? Daging. Daging. Lagi? Kacang tanah. Kacang tanah, mentega. Lagi? Susu, susu. Itu semua contoh-contoh makanan yang ada lemak lah. Okey, mentega, daging, lemak. Jadi lemak ini dibina daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen bergabung dan membina bahan-bahan lemak. Okey, kalau kita tengok lemak, dia wujud dalam dua keadaan iaitu pepejal dan cecair. Okey, dia boleh wujud dalam pepejal dan cecair. Biasanya yang dalam keadaan pepejal tu lemak haiwan lah. Lemak haiwan macam daging ni dalam bentuk pepejal. Seperti ayam, lembu, kambing, ikan, itu dalam bentuk pepejal. Lemak juga dalam keadaan cecair. Bila dia cecair, kita panggil dia sebagai minyak. Minyak ni biasa kita dapat daripada tumbuh-tumbuhan. Minyak daripada tumbuh-tumbuhan. Contohnya minyak apa? Olive oil. Olive oil. Olive oil kalau bahasa Melayu minyak zaitun. Lagi? Sunflower oil. Sunflower oil, minyak bunga matahari. Lagi apa? Minyak kelapa, minyak kelapa. Sini pun dia ada bagi contoh minyak kelapa sawit, minyak kacang soya. Itu semua sumber-sumber dia daripada tumbuh-tumbuhan. Dia biasanya dalam keadaan cecair. Okey, lemak kita dapat bahagi kepada dua jenis iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, dua jenis lemak. Lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, kita tengok apa kita bandingkan antara dua-dua lemak ni. Kita tengok persamaan dia dulu. Kalau persamaan, kedua-duanya mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen. Kedua-duanya tidak larut dalam air. Macam minyak dia larut dalam air ke? Minyak boleh campur dengan air ke? Minyak tak boleh campur dengan air. Jawablah. Okey, dua-dua pun sumber penting asid lemak di dalam badan. Asid lemak di dalam badan. Okey, itu persamaannya antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Kemudian kalau kita tengok perbezaan dia. Lemak tepu berasal daripada haiwan. Lemak tepu berasal daripada haiwan, lemak tak tepu daripada tumbuhan. Keadaan pada suhu bilik, lemak tepu pepejal, lemak haiwan cecair. Takat lebur, maksudnya kalau kita nak panaskan dia supaya dia jadi cecair, takat lebur dia tinggi. Ini rendah sebab dia memang sudah dalam keadaan cecair. Kemudian dari segi bilangan atom hidrogen. Ini bilangan atom hidrogen mana tadi?
Bilangan atom hidrogen dia sudah maksimum. Okey, apa maksud dia? Ni kita dah belajar kan sebelum ni? Tentang bilangan atom karbon maksimum dan apa? Kita belajar dalam bahagian karbon tepu, karbon tak tepu. Dekat muka surat 148 ada. Cuba tengok muka surat 148. Ni kita dah belajar tentang hidrokarbon tepu. Hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Kalau hidrokarbon tepu, kamu tengok. Dia punya ikatan antara karbon dia satu ikatan. Hidrokarbon tak tepu, di antara atom karbon dia ada dua ikatan. Jadi dia boleh pecah lagi, dia boleh keluar lagi dan gabung dengan atom hidrogen yang lain. Satu lagi atom hidrogen boleh join di sini. Tapi ini tak boleh. Itu yang dia kata sebagai bilangan atom hidrogen maksimum. Ini sudah maksimum. Kalau lemak tepu dah maksimum. Kalau lemak tak tepu boleh tambah lagi. Itu maksud dia sini bilangan atom hidrogen dalam molekul. Dah maksimum, ini belum maksimum. Kemudian penambahan atom hidrogen ini tak boleh tambah lagi sebab dia sudah maksimum. Kalau lemak tak tepu boleh tambah lagi. Ikatan ganda dua antara atom karbon boleh pecah lagi, boleh gabung dengan atom hidrogen yang lagi satu. Itu perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh faham ya? Okey, next kita pergi kepada kesan pengambilan lemak yang berlebihan. Kalau makan lemak berlebihan, apa boleh jadi? Kalau terutamanya lemak tepu lah, lemak haiwan ni semua. Kalau diambil secara berlebihan boleh menyebabkan aras aras kolesterol dalam darah meningkat. Kolesterol meningkat, terutamanya daging ni semualah. Meningkatkan aras kolesterol dalam darah. Lemak tepu contohnya macam ni lah, keju, telur kuning ni selalunya telur kuning Kalau telur putih tu dia protein dia okey. Yang bahaya tu telur kuning banyak kolesterol. Okey, sebab tu saya selalu kalau makan telur putih je. Telur kuning tu saya tak buang. Saya bagi dekat anjing, kucing ada ke belakang rumah, saya bagi dia telur kuning. Campur nasi sikit bagi, nanti dia makan lah. Jadi kita tak bazir. Kemudian mentega. Mentega ada dua jenis, mentega dan margarin. Margarin tu dia tak tepu. Dia daripada tumbuh-tumbuhan. Mentega ni yang tepu. Jadi kalau kamu beli pelantar macam tu, tengoklah perkataan dia. Sama ada dia mentega atau margarin. Mentega memang lemak tepu, banyak kolesterol. Kalau margarin, dia minyak sayur-sayuran, dia kurang kolesterol. Kemudian daging. Daging pun kena kurangkan makanlah. Memang banyak kolesterol dalam dia. Kita perlu buat kolesterol dalam badan kita, tapi dalam kuantiti yang sedikit lah. Tak perlu banyak. Kalau berlebihan yang menyebabkan masalah. Contoh, tengok sini contoh dia. Kolesterol berlebihan dalam darah membentuk batu karang. Membentuk batu karang di bahagian hempedu. Hempedu tu dekat dengan hati ya. Fungsi dia untuk membaurkan lemak, mengemulsikan lemak. Maksud dia lemak tu dipecahkan kepada titisan-titisan kecil, minyak tu. Minyak dipecahkan kepada titisan kecil. Itu fungsi hempedu dekat hati.
Kalau kita potong hati ayam, kita boleh nampak dekat hati ayam tu ada kecil warna hijau. Kecil warna hijau itu dia empedu. Okey, kalau salur empedu tersekat disebabkan oleh batu ni, ini boleh menyebabkan penyakit jaundice. Jaundice ni jadi kuning-kuning lah. Mata dia kuning, macam tu. Kadang-kadang kulit dia pun kuning. Kemudian dia juga boleh menyebabkan salur darah kita tersumbat. Ini tengok salur darah dia sumbat, mendapat kolesterol. Dia pergi sumbat kita punya salur darah, menyebabkan lumen. Lumen ni dia punya lubang salur darah di mana darah mengalir. Dia akan menyebabkan lumen tu jadi kecil. Bila jadi kecil, darah susah mengalir. Itu yang menyebabkan salur darah jadi sempit. Mengganggu aliran darah. Ini dia arteriosclerosis. Okey, kalau berlaku dekat bahagian jantung, ini yang boleh menyebabkan sakit jantung, heart attack. Arteriosclerosis ini juga boleh menyebabkan hypertension, iaitu tekanan darah tinggi, dan juga stroke. Jadi kolesterol ni bahaya, tengok. Tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, semua tu. Jadi kalau boleh kolesterol tu kurangkanlah makan, macam kita dah belajar tadi, bahan-bahan yang ada kolesterol. Kurangkan makan. Makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu lebih sihat. Okey, macam mana langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini? Kurangkan pengambilan lemak tepung. Kurang ambil lemak tepung. Jangan makan macam saya kata tadi, lemak tepung daripada daging semua. Ambil lemak tepung yang merendahkan aras kolesterol dalam darah. Lemak tak tepung tadi minyak sayur-sayuran. Macam minyak bunga matahari, minyak jagung, itu lebih selamat. Dia punya kolesterol tu merendahkan kolesterol dalam darah. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tadi tiga. Boleh Okey, kalau boleh kita teruskan kepada minyak sawit. Okey, minyak yang kita dapat daripada kelapa sawit, Okey, kalau kita tengok struktur kelapa sawit, ini kalau potong dua ni lah struktur kelapa sawit. Okey, ni potong dua. Okey, tengah-tengah dia macam lebih kurang macam kelapa juga. Tengah-tengah tu isi rom. Warna putih isi rom. Kemudian dia ada tempurung juga macam kelapa. Kemudian dia ada sabut. Antara tiga-tiga bahagian ini, bahagian mana yang mengeluarkan minyak paling banyak? Minyak dalam kelapa sawit kita boleh keluarkan daripada sabut, kita boleh keluarkan daripada isi rom. Dua tempat, isi rom pun boleh keluar minyak, sabut pun boleh keluar minyak. Mana bahagian yang keluarkan minyak paling banyak? Sofia betul, sabut. Sabut yang keluarkan minyak paling banyak. Isi rom pun ada minyak juga, Ini tiga bahagian dalam kelapa sawit. Kemudian dia ada nama lain, Sabut nama lain dia ialah mesokarp. Isi rom nama lain dia kernel. Tempurung nama lain dia endokarp. Jadi nama-nama ni kamu kena tahu jugalah. Jangan dalam soalan tanya nanti tak tahu pula. Sabut mesokarp, isi rom kernel, tempurung endokarp. Itu tiga bahagian di dalam sabut kelapa.
Ini dia buat eksperimen, nanti buka sekolah, suruhlah cikgu buat. Cikgu kamu buat. Kalau saya kat sekolah memang saya buat lah. Okey, ambil pisau, potong dia. Buah kelapa sawit, kemudian masukkan di dalam air mendidih. Mula-mula potong dua lah, potong dua, lepas tu tengok struktur dia. Potong dua, tengok struktur dia. Lepas tu masukkan beberapa buah kelapa sawit dalam air mendidih, didihkan dia. Ini dapat memisahkan sabut dengan tempurung dengan mudah ya. Kemudian pisahkan, lepas tu ambil sabut dia, tekan. Nanti dia keluar minyak. Minyak ni boleh terus kita guna untuk masak ke? Tak boleh ya. Dia sepatutnya melalui beberapa proses yang lain ya. Ni apa proses dia lalu kita akan tengok sekejap lagi. Dia akan melalui beberapa proses baru boleh masuk botol dan kita boleh guna untuk masak. Ini setakat eksperimen yang mudah dalam amal. Sekarang kita tengok dekat industri, dekat kilang-kilang kelapa sawit, apa dia buat untuk mendapatkan minyak kelapa sawit yang normal, yang tulen. Okey, mula-mula dia ambil tandan. Soalkan kelapa sawit dalam bentuk tandan kan. Proses pertama yang dijalankan ialah proses penserilan. Dia ada beberapa proses: penserilan, penanggalan, pencernaan, pengekstrakan, penurasan dan penulenan. Okey, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 proses. Untuk mendapatkan minyak kelapa sawit yang tulen. Okey, penserilan. Dalam penserilan apa dia buat? Kelapa sawit yang kita dapat daripada tandan tu dia akan steril. Steril maksud dia bunuh kuman ya. Macam barang-barang dekat hospital pun kalau kita kata dia steril maksud dia bunuh kuman. Okey, dia steril dengan steam. Dia gunakan steam. Tahu steam Kalau kita panaskan air, dia keluar wap air kan? Wap air tu adalah steam. Okey, steam yang bertekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Haba yang tinggi ini akan membunuh mikroorganisma. Membunuh bakteria dan mikroorganisma. Satu, membunuh mikroorganisma, lepas tu memudahkan buah kelapa sawit itu tanggal daripada tandan dia. Dia ada 2 fungsi lah kat sini. Okey, satu membunuh mikroorganisma, lagi satu memudahkan kelapa sawit tanggal daripada dia punya tandan dalam proses penserilan. Tapi tujuan utama dia untuk membunuh mikroorganisma lah. Sebab tu minyak yang ada kat rumah kita tu dia tahan lama sikit. Sebab mikroorganisma sudah dibunuh. Kemudian penanggalan. Dia ada mesin dia. Nama dia mesin penanggal. Dia akan asingkan buah kelapa sawit daripada tandan. Tadi dalam penserilan dia dah lembut. Kat sini dia senang nak asingkan dia. Selepas itu pencernaan. Dalam proses pencernaan, dia mengasingkan sabut daripada tempurungnya. Sabut, tempurung dan isi rong. Dekat sini sabut dan isi rong. Dia mengasingkan sabut dan tempurungnya. Okey, pencernaan dia mengasingkan sabut dan tempurung. Dia guna ni? Dipanaskan pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar. Ada mesin lah pemutar kacau.
Okey, kemudian sabut akan masuk bahagian lain, isi rong akan masuk ke bahagian lain. Diproses secara berasingan. Okey, dekat sini berlaku proses pengekstrakan. Proses pengekstrakan. Pengekstrakan maksudnya sabut tu diperah, ditekan supaya keluar minyak. Pengekstrakan maksud dia sabut diperah, ditekanlah dengan mesin supaya minyak dia keluar. Dia akan tekan supaya minyak keluar. Lepas minyak keluar, dia akan asingkan sabut dan minyak dia akan asingkan. Semua guna mesin ya. Kemudian minyak yang mereka dapat itu, mereka akan alirkan dengan asid. Minyak yang dapat itu akan dialirkan dengan steam. Dia akan alirkan dengan steam untuk menyingkirkan asid daripada minyak kelapa sawit tadi. Jadi steam di sini fungsi dia untuk menyingkirkan bau dan asid ya. Itu fungsi steam dekat situ. Menghilangkan bau dan menyingkirkan asid. Kalau tak ada nanti minyak tu bau rasa masam. Kemudian dia akan disalurkan melalui karbon. Karbon ini fungsi dia untuk melunturkan warna dia. Dia melunturkan maksud dia kalau warna dia pekat pekat hitam, dia akan jadikan dia warna dia lembut sikit. Warna jadi lembut sikit. Tu dia salurkan karbon. Jadi proses penulinan ni dia menggunakan dua, steam dan karbon. Steam untuk menghilangkan bau dan menyingkirkan asid. Karbon untuk melunturkan warnanya supaya warnanya jadi lebih cantik lah. Okey, itu yang berlaku pada sabut kelapa sawit. Kemudian kita tengok apa jadi pada isi rong dia. Isi rong, tempurung yang mengandungi isi rong dikukus pada tekanan tinggi. Dengan cara ini kita dapat mengasingkan isi rong dengan tempurung. Kita dapat asingkan isi rong dengan tempurung. Kemudian isi rong itu akan dikeringkan. Dikeringkanlah macam mereka keringkan kelapa. Dikeringkan, kemudian diekstrak dengan penekan hidrolik. Saya dah bagi tahu tadi ekstrak maksud dia kita tekan dia untuk mengeluarkan minyak. Itu maksud ekstrak. Ditekan dengan mesin. Jadi mula-mula isi rong ni dikeringkan. Tempurung tu dikukus dulu, kemudian isi rong tu dikeringkan dan diekstrak. Ditekan supaya minyak dia keluar. Kemudian isi rong diasingkan daripada isi rong tu akan melalui proses penurasan untuk mengasingkan daripada benda lain. Kemudian kita akan dapat isi rong minyak isi rong yang tulen. Minyak untuk kelapa sawit, minyak untuk sabut kita panggil sebagai PO. Minyak isi rong kita panggil sebagai PKO. Okey, minyak sabut PO, minyak isi rong PKO. Ini penurasan dijalankan untuk asingkan dia punya sabut ni yang isi rong daripada minyak dia.
Okey, itu dia proses yang berlaku untuk pembersihan pengekstrakan minyak kelapa sawit dalam industri. Semua kena ingatlah ni. Dalam penserilan apa jadi, penanggalan, pencernaan, pengekstrakan apa jadi. Lepas tu penurasan, penulinan dia campur apa. Untuk dapatkan PO dan PKO tulis. Okay, any question? Ada apa-apa nak tanya? Boleh faham ya? Kena ingatlah baca. Baca. Lepas ni terus baca. Baru boleh ingat. Baca 2-3 kali. Kamu tengok sekali aja tak boleh ingat ya. Lepas cikgu ajar ni ambil malam ni baca. Besok pagi baca lagi. Baca 2-3 kali baru boleh faham. Boleh ingat. Okay, next kita go komponen dalam minyak sawit. Dalam minyak sawit ada apa komponen? Minyak sawit kalau kita tengok dia dibina daripada gliserol dan asid lemak. Ini untuk minyak lah, gliserol dan asid lemak. Dia pun adalah minyak sayuran lain. Okay, dia ada asid lemak tepu yang dipanggil asid palmatik, asid stearik dan asid lemak tak tepu seperti asid olik dan asid linonik. Jadi kalau kita tengok minyak sawit ni lah dibina daripada gliserol dan asid lemak. Okey, kalau kita tengok sifat kimia minyak sawit, apabila molekul boleh berlaku proses pengoksidaan, hidrolisis dan pengesteran. Okey, sifat kimia dia pengoksidaan maksudnya dia bercampur dengan oksigen lah. Pengoksigen dia akan campur dengan oksigen. Kalau dicampur dengan oksigen, dia akan menghasilkan bahan yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Hidrolisis maksudnya campur dengan air. Kalau dicampur dengan air, dia akan menghasilkan gliserol dan asid lemak. Tindak balas antara minyak sawit dengan air. Pengekstran, kita campur alkohol dengan minyak sawit ini, dia akan menghasilkan ester. Dia akan menghasilkan bahan yang kita panggil sebagai ester. Ini ester ni kita boleh guna untuk buat minyak wangi ya. Selain daripada biodiesel. Biodiesel maksud dia macam diesel kenderaan lah. Kita guna diesel ini untuk isi dalam, kita tak payah isi petrol. Kita boleh isi biodiesel minyak kelapa sawit. Okay, next kita tengok kandungan nutrisi. Dalam minyak sawit ada apa nutrisi? Okay, apa nutrisi ada? Dia ada lemak. Dan dia ada vitamin A dan E. Ada 2 jenis nutrisi. Dia ada lemak. Lemak tepu pun ada, lemak tak tepu pun ada. Kemudian dia ada vitamin A dan E dalam kelapa sawit.
Minyak kelapa sawit ada zat apa? Nutrisi apa? Ada nutrisi apa? Anyone answer? Lemak dan vitamin. Vitamin apa tu? Vitamin apa? A dan E. A dan E mesti tulis huruf besar. Kalau untuk vitamin, huruf A dan E mesti tulis huruf besar. Kalau kamu tulis huruf kecil, dia sudah lari ya maksud dia. Dia ada huruf A besar, A kecil, dia ada membawa maksud yang berlainan. Jadi untuk vitamin mesti tulis A dan E yang besar. Vitamin. Okay, next. Dia juga ada bahan antioksidan seperti karotin dan vitamin E yang melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan udara. Jadi udara oksigen susah nak oksidakan dia. Okay, lain-lain bahan seperti sterol, fosfatida ni semualah. Kemudian alkohol, aliphatic, ni semua kandungan yang terdapat dalam minyak sawit. Dia paling banyak ni lah lemak dan vitamin A dan E. Okay, kita tengok bahan-bahan yang dibuat daripada lemak. Lemak pula dibuat daripada minyak sawit ya. Apa bahan-bahan yang dibuat daripada minyak sawit? Here got one example. Okay, ini bahan-bahan yang kita boleh buat daripada minyak kelapa sawit. Kita boleh buat margarin. Margarin daripada minyak kelapa sawit. Susu pekat manis. Coklat. Coklat pun dibuat daripada minyak kelapa sawit ya. Sabun. Sabun yang kita guna boleh juga dibuat daripada minyak kelapa sawit. Kemudian digunakan dalam penyaduran bahan timah. Ubat, lilin. Lilin pun boleh dibuat daripada minyak kelapa sawit. Bahan-bahan kosmetik. Bahan-bahan kosmetik seperti bedak, gincu bibir, lipstick, semua boleh buat daripada minyak kelapa sawit. Kemudian pelincir. Pelincir ni macam dalam mesin lah, kita nak licinkan mesin, kita letak pelincir. Kemudian diesel sebagai diesel untuk kenderaan. Kemudian lagi minyak masak. Minyak masak, minyak kelapa sawit lah, macam selalu kita beli minyak cat pisau. Minyak cap buruh, itu semua adalah daripada kelapa sawit. Okay, ini dia beberapa kegunaan minyak kelapa sawit. Kat sini dalam buku teks pun dia ada bagi contoh. Tengok ni lipstick. Ini warna kuku, bedak, kemudian vitamin, sabun, semua tu dibuat daripada minyak kelapa sawit. Ada apa-apa soalan setakat ni? Boleh ya? Kalau boleh, kita pergi tengok proses penghasilan sabun. Macam mana kita buat sabun daripada minyak kelapa sawit. Okay, cara dia kita gunakan minyak kelapa sawit, kita campur dengan bahan alkali.
seperti natrium hidroksida pekat, kita akan dapat garam asid lemak dan gliserol. Garam asid lemak tu adalah sabun. Eksperimen ni pun sepatutnya lepas buka sekolah kamu boleh buatlah. Okey, apa dia buat? Tengok sini, minyak kelapa sawit campur dengan larutan natrium hidroksida pekat. Panaskan. Panaskan dia, kemudian tambah air suling sikit dan natrium klorida. Natrium klorida ni garam ya. Garam. Kemudian kacau dia. Panaskan dan kacau. Lepas dia sejuk tu kita turas. Okey, kita turas dia. Bila kita turas, kita akan dapat sabun dekat kertas turas ini. Dekat kertas turas atas ni kita akan dapat sabun. Kalau nak buktikan betul sabun ke tidak, apa kita buat? Kita campur dengan air dan kita goncang. Kalau dia keluar buih, betul lah sabun. Tengok dia ada keluar buih ke tak ada. Kemudian untuk buktikan ini sabun juga, kita boleh menggunakan kertas litmus. Kertas litmus merah dan biru. Sabun adalah alkali. Alkali. Sabun alkali. Jadi kertas litmus akan tukar dari warna apa ke warna apa? Siapa tahu? Merah tukar biru. Yes. Merah tukar jadi biru. Kertas litmus merah tukar jadi biru menunjukkan yang ni adalah sabun. Alkali. Itu dua cara lah kita buktikan yang kita dapat tu sabun. Itulah eksperimen ni. Ada apa-apa nak tanya? Okey, kalau tak ada apa, cikgu teruskan. Ni sabun ya, molekul sabun. Kalau kita tengok satu molekul, kita tak boleh tengok dengan mata kasar lah. Ini kena guna mikroskop macam tu, baru boleh tengok. Okey? Ini molekul sabun, satu molekul sabun. Bila kita tengok molekul sabun, dia ada kepala, dia ada ekor. Okey, ada kepala, ada ekor. Kepala dia kita kata hidrofilik. Ekor dia kita kata hidrofobik. Tu nama yang dia bagilah untuk kepala dan ekor dia. Hidro maksud dia air Hidro maksud dia air. Filik maksud dia suka. Jadi kepala dia suka air. Kepala dia akan duduk di tempat yang ada air. Dekat sini fobik maksud dia tak suka. Jadi dia akan duduk dekat kawasan kotoran. Kalau ada minyak ke grease ke apa-apa kotor dekat baju, dia ekor tu duduk dekat bahagian kotoran. Ini dia struktur satu molekul sabun. This is important. Selalu dalam soalan dia boleh tanya. Apa dia akan label sini, tanya apa. Jadi kamu katalah ini adalah hidrofilik. Ini hidrofobik. Okay, ini struktur molekul sabun. Sekarang kita pergi tengok macam mana tindakan pencucian sabun. Macam mana sabun mencuci kotoran. Okey. Dekat sini mula-mula katakan yang warna purple ni adalah kain. Grease ni berwarna oranye dekat sini, yang ni air. Ini sabun. Sabun di dalam air. Okey, bila kita campur sabun, ketegangan permukaan air dikurangkan. Jadi kain boleh dibasahi oleh air sabun. Maksudnya air sabun tu boleh campur dengan kain lah.
Lepas itu apa jadi? Ekor itu akan masuk ke dalam kotoran. Bahagian ekor sabun akan masuk ke dalam kotoran. Kemudian apabila kita menggosok dan memberus kain, kita sental-sental kain. Bila kita sental-sental kain, dia akan kotoran itu akan keluar. Kita berus ke sental ke apa ke. Grease maksudnya kotoran lah, kotoran yang terdapat pada pakaian kita. Okey, jadi kotoran tu akan keluar. Okey. Jadi dia akan bersama air sabun ni nanti kita buanglah kotoran tu. Nanti permukaan kain dia sudah jadi bersih. Ini caranya sabun. Kita guna sabun untuk cuci pakaian. Ada apa-apa nak tanya sini? Okey, kemudian kalau kita tengok kelapa sawit, dia ada banyak kegunaan dia ya. Sama juga macam kelapa, banyak kegunaan dia. Pelepah ni. Pelepah ni bila macam dah kering ke apa, kita boleh jadikan dia sebagai baja. Kemudian pelepah ni juga boleh jadikan macam penyapu lidi ya. Penyapu lidi yang ada kat rumah kita boleh dibuat daripada pelepah ni. Pelepah ni pun boleh, pelepah kelapa pun boleh. Batang dia kita boleh gunakan untuk batang berkayu untuk kegunaan macam perabot, membuat perabot. Tandan dia boleh jadi kompos, baja lah, boleh taruh dekat pokok, kompos. Tempurung dia kita boleh bakar untuk mendidihkan air sebagai bahan api. Sabut boleh buat permainan ni. Kemudian boleh juga buat biogas dan baja. Inilah tempat dia, biogas, baja dia buat kilang. Jadi bahagian-bahagian kelapa sawit tu tengok banyak kegunaan dia. Hampir setiap bahagian dia ada kegunaan dia. Okey, kita dah habis bab ni, bab 5. Ada apa-apa soalan? Boleh? Boleh Okey, kalau boleh kita tengok soalan ni, kamu cuba jawab. Okey, cuba tengok soalan ni. Okey, nombor 1. Yes, A ya, berasal dari benda hidup, betul. Okey, nombor 2. Tulis nombor soalan ya, baru tahu kamu jawab untuk apa ya. Tulis nombor soalan dan jawab. Nombor 2, apa jawapan? Manakah karbon bukan organik? Yes, C ya, C. Karbon monoksida. Karbon monoksida tu bukan organik kan, dia gas. Sutera organik sebab dia buat daripada ulat sutera. Ulat tu kan benda organik kan, benda hidup. C ya. Nombor 3. A. No, it's wrong. Dalam kita karbon dioksida diserap daripada atmosfera melalui proses apa? O. B. Fotosintesis, yes.
Fotosintesis akan menyerap gas karbon dioksida daripada atmosfera. Okey, nombor 4. A. Belum baca soalan lagi, dah baca? Cuba baca soalan dia. Perebutan fosil tumbuhan akan menghasilkan apa? Apa jawapan tadi, Darwin? A. Arang batu. Kalau fosil tumbuhan dia menghasilkan arang batu. Kalau fosil haiwan dia menghasilkan petroleum. Okey, nombor 5. Okey, cuba baca dulu. B. Etanol lah. Semua ni kumpulan alkohol lah, sebab dia ada all ni kumpulan alkohol. Bahan yang terhasil adalah etanol. Apa nama proses ini? What is the name of this process? Yes, proses penapaian. Ini adalah proses penapaian untuk menghasilkan alkohol. Okey, number 6. Okey, bahagian sabut kan menghasilkan minyak paling banyak kan? Bahagian sabut, D, correct. Okay, number 7. Seven D. D ni sirung kan? D sirung, yes. Number 8. Bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun. Yes, B-boy. Minyak kelapa sawit, correct. Number 9. Lemak ini dalam pembuatan sabun, lemak campur dengan alkali, natrium hidroksida, kita dapat sabun dan apa? Glycerol. Glycerol. Macam itulah soalan dia, lebih kurang. Okay, kita tengok soalan struktur dia pula. Kamu boleh tengok buku kamu, muka surat 174, soalan nombor 2. Cuba baca dulu. Seorang baca soalan ni? Seorang baca soalan tu?
jadi sempit dan mengganggu atau menyekat adrenal. Okey, ada bahan yang tersumbat. Okey, A. Apa nama keadaan ini? Cuba jawab. Siapa boleh? Yes, arteriosclerosis. Arteriosclerosis jawapan dia. Okey, B. Apa nama bahan P ni? Yang apa yang pergi sumbat ni? Kolesterol. Yes, kolesterol. B tu kolesterol. Type yang answer there, Darwin. 2B. Yes, teacher. Write your answer here at the chat column. Okay. Okay, kolesterol. Okay. C. Apa kelas makanan dia? Yes, betul. Siti Nur betul. Lemak. Dua cara untuk mengelakkan arteri daripada tersumbat. Mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam makanan. Mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam makanan. Yes. Lagi satu cara. Apa lagi satu cara? Apa lagi satu cara? Baru kita belajar tadi. Sujitra betul. Mengambil lemak tak tepu. Kurangkan pengambilan lemak tepu. Yang kedua, mengambil lemak tak tepu. Yang dapat mengurangkan aras kolesterol dalam darah. Okey, itu contoh soalan yang ni lah. Next, kita tengok kelapa sawit ni. Namakan bahagian berlabel X, Y, Z. Okey. X apa? Cuba tuliskan dekat kolom chat tu. Y apa? Z apa? Okey, A sabut. A mana ada A? X. X sabut. KY. Y isi rom. Okey. Z. Ni siapa pergi jawab? T. Mana ada T Kugan, mana ada T? Z tempurung. Yes. Z tempurung. Okey, B. Namakan jenis minyak yang diekstrak daripada X. Daripada X kita ambil minyak apa? Okey, cuba jawab. Mesocred. Oh, silap. Daripada sabut apa nama minyak dia? Okey, minyak sawit boleh. Atau apa nama lain untuk minyak sawit? X minyak sawit, Y minyak isi rom betul. Apa nama lain untuk minyak sawit? No? Siapa yang tahu apa nama lain dibagi untuk minyak sawit? Dia guna huruf ABCD tu. Apa dia tadi kita belajar? Tengok dah lupa, baru belajar tadi. Tengok muka surat 162. Ni. Minyak sawit, minyak apa tadi? Minyak sabut yang kita dapat daripada sabut PO. Nama lain dia PO.
minyak sawit. Lagi satu yang daripada isi rong kita panggil apa? Daripada isi rong kita panggil apa? PKO. Yes. PKO tu daripada minyak isi rong. Jadi ingat tu PO, PKO. Okey, ini proses pengekstrakan minyak sawit. Mula-mula apa nama proses dia? Yes, Tulasi betul, Darwin betul. Penserilan. Lepas penserilan, penanggalan. Lepas penanggalan apa? Pencernaan, yes. Lepas pencernaan, pengekstrakan. Lepas pengekstrakan, penurasan. Penurasan. Lepas penurasan berlaku proses penulinan. Okey, itu proses-proses yang berlaku pada kelapa sawit ni untuk menghasilkan minyak dia. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada, boleh faham ya? Okey, bahagian ni dah tamat dekat buku teks.